sekarang, Madam. Okay, William. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah dapat kita meluangkan masa pada pagi Jumaat yang barakah ini untuk menghadiri majlis ilmu yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya selaku moderator untuk program ceramah kita pada pagi ini. Nama saya Muhammad Iqbal Rajidi bin Ramzan, tahun kedua pelajar UAE. Jadi alhamdulillah, sebelum kita mulakan program ceramah kita pada pagi ini, eloklah saya memperkenalkan panel kita penceramah kita pada pagi ini, iaitu Ustaz Muhammad Ridauddin bin Muhammad Saleh. Jadi beliau merupakan pensyarah CFS, Center for Foundation Studies di Universiti Teknologi Petronas, UTP, dan beliau merupakan penulis buku COVID-19 Sejarah dan Iktibar, dan juga jilid kedua beliau iaitu Persoalan Fiqh, Pandemik dan Jawapan. Jadi beliau juga merupakan alumni dari UAE dalam jurusan Ilmu Wahyu dan Warisan Islam, major dan minor dalam sains politik. Dan sekarang beliau mendapatkan master di UTP lah. Dan sekarang beliau merupakan pensyarah di sana. Jadi insyaAllah kita tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan ceramah kita pada pagi ini yang bertajuk COVID-19, Sejarah dan Iktibar. Jadi saya berikan pentas ini kepada Ustaz Muhammad Ridauddin. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, penganjur, para dakatirah, al-afadil, dan ikhwah rakan-rakan daripada UAE dan juga luar UAE. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kali yang pertama rasanya I'm coming back to university, to my high university, coming back. Thank you for that. I used to be invited last 3, 4, 5 years back, to give to be the panelist, to be the speaker at the various programs. Tapi lepas rasanya dah 2, 3, 4 tahun dah tak kembali ke university. Thank you, really thank you for the invitation. It is an honor to have to be allowed, to be invited to give to share just a very precise information that I have based on my book that I've put into writing. Moga-moga ia memberikan manfaat dan kebaikan kepada semua. Tidaklah ada apa-apa yang baru, kecuali sebahagiannya telah pun kita ketahui. Cumanya kita nak mengambil kebaikan daripada sebarang musibah yang berlaku pada kita. Karena sifat orang mukmin, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mu'mini idza asabathu musibatun hamidallaha wa sabara wa idza asabahu khairun hamidallaha wa syakara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kagum dengan mukmin bila mana dapat benda baik, dia puji Allah dan dia syukur. Bila dapat musibah, dia puji Allah. Alhamdulillah. Contoh kita aksiden, kita dapat apa jua musibah, kita benda pertama keluar tanda mukmin ialah alhamdulillah. Lepas tu dia sabar. Itu bermaksud from any side of our situation happened to us, there is no other way to look at it from negative side. Tak ada ruang untuk melihat dari sudut yang negatif. Kerana bahkan sewaktu kita hadapi COVID, Nabi ajar barang siapa yang kena COVID dan dia beriman, ada 4 syarat. Nanti kita sentuh kalau sempat. Dan dia beriman bahawa sebenarnya lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tak ada apa yang menimpa kita kecuali Allah dah tentu. Dia kembali kepada punca.
Maka itu di antara salah satu daripada empat ciri. Kalau orang tu dia mati, salah satu ciri dia yakin ini semua daripada Allah dan dia mati syahid. Dia kena COVID nanti kita sentuh kalau ada rezeki bahagian yang kedua tentang hukum hakam fiqh. Dia kena COVID tetapi sembuh, dia beroleh ganjaran pahala mithlu ajri syahid, sebagaimana pahala mati syahid. Sebab itulah dalam kerangka agama dia sangat penting apa jua kita kembalikan kepada yang esa. Apa jua kita kembalikan kepada punca. Bahkan Nabi SAW melarang kita daripada yasubbud dahr. Nabi kata la tasubbud dahr fa innallaha minad dahr. Jangan mencela masa kerana Allah itu daripada masa. Maksudnya apa dia? Contoh kita kata contoh ya, we are cursing time, we are cursing the rain, we are cursing the weather. Oh haram sungguh, we are cursing any bad words here. We might consider we are cursing the creator of the weather. Contoh yang mudah, bila mana kita balik rumah, isteri kita masak ayam masak merah, bila masak kita makan sekali satu suapan kita tu rasa masin. Kita kata apa? Masuk mulut kita kata apa? Masin piang. Kita kata masin piang dengan bahasa Kedah ya. Piang tu maknanya tersangatlah masin ya. Siapa yang akan terasa? Adakah yang akan terasa tu ialah ayam ataupun yang akan terasa ialah sang isteri yang memasak? Isteri kan terasa. Kenapa dia terasa? Dia akan tarik muka. Kita kata, abang tak marah ayam. Ayam ni, masin piang. Gitu ya. It's a very simple analogy. Hujan tak boleh turun sendiri. Apa lagi? Cuaca tak boleh jadi sendiri. COVID tak boleh jadi sendiri. Semua daripada Yang Maha Esa. Atas asas itulah, seandainya kita yakin dan percaya ini daripada Allah, Allah dan melalui baginda sallallahu alaihi wasallam pandu kita macam mana kita nak uruskan berkenaan dengan COVID. Alhamdulillah, dalam siri 1 buku yang ini ya, saya ada membahagikan 4 bab berkenaan dengan COVID, ta'un dan wabak. Bab pertama kita menyentuh berkenaan dengan latar belakang ta'un, wabak dan COVID. Apakah ia benda yang sama ataupun berbeza? Sometimes we do simply saying anything with a single word. Ya, semua kita samakan je. It is actually differ. Yang keduanya, kita membahaskan berkenaan sejarah ta'un. Baik. Ta'un, COVID, wabak, apakah benda yang sama atau berbeza? Maka nanti kita akan ulas dengan ringkas, ia tidak sama, ia berbeza. Tapi ada persamaannya. Maka kita mengirakan COVID ialah ta'un dengan bahasa yang mudah. Menariknya ialah ta'un bukanlah pertama kali jadi tahun ini ataupun 2-3 tahun kebelakangan ini. Ia telah terjadi dalam sejarah manusia tidak kurang daripada 55 kali. Ya, sekiranya kita merasakan bahawasanya COVID yang menimpa hari ini, yang mati tu sudah 3 juta orang mati. Kita buat macam tu. Jangan dilupa, bahkan sejarah sebelum kita membunuh daripada 30 sehingga 100 juta mangsa. Ada ke? Ada dalam rekod sejarah. Nanti kita akan sentuh dengan ringkas. Kalau kita katakan pandemik ini is a unprecedented virus. Do not forget, semua ta'un tu satu istilah bagi menggambarkan virus itu membunuh, bagi menggambarkan ia berbentuk pandemik, seminimanya epidemic bagi menggambarkan unprecedented virus. Itu ta'un. Ya. Maka
if we are considering COVID-19 is extremely bad because it is unprecedented, jangan dilupa sebelum ini pun unprecedented. Cumanya bezanya ialah bilakah berlaku waktunya? Siapakah pelaku ataupun pelakonnya? Dan virus itu ialah sama. Maknanya sama itu bermaksud ia membunuh, infectious, pandemik macam itu ya. Sifatnya itu sama. Maka kita nak tengok, baik, kalau macam tu orang dulu apa yang mereka buat? Kalau macam tu, apa benda yang trigger virus tu? Dan kenapa dia jadi? Ya, kita ambil ni daripada dapatan Quran dan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu bahagian kedua sejarah Firaun, sejarah Ta'un. Bab yang ketiga yang saya sentuh dalam buku ini ya, Ta'un dan kesyahidan. Ta'un dan mati syahid tidak ada khilaf. Siapa yang kena Ta'un mati syahid. Cumanya ada khilaf. COVID ini kalau kena mati syahid tak? Kebanyakan ulama hari ini sebut mati syahid. Siapa yang kena Ta'un matinya syahid. Siapa yang kena COVID matinya syahid. Syahid akhirat. Maka bahagian ini kita bahas kenapa syahid, benda tu kecil berbanding dengan mati di medan perang, kita bahas begitu. Dan yang keempat, kenaan dengan adab seorang Muslim dalam mengharungi COVID. Baik, ini adalah 4 bab berkenaan dengan COVID dan juga Ta'un. Maka jilid yang kedua hanya bahas khusus berkenaan dengan hukum hakam fiqh yang merangkumi hukum-hukum PKP, mentaati pemerintah waktu PKP, maknanya kita lari daripada tempat kuarantin, hukum solat, azan, tak solat Jumaat, hukum berdoa, buat aktiviti ritual ramai-ramai dan berdoa, hukum kekeluargaan, hukum zakat dan puasa, hukum haji dan umrah dan COVID, hukum ekonomi dan COVID, jenazah dan COVID, semualah begitu. Baik. Rumusan dia apa dia? Apa-apa yang terjadi, agama sudah ada panduan. Apa yang patut kita buat? Yang itu kita nak pegang dengan baik. Justru sesi kita pada pagi ini hanya nak melihat ibrah, sejarah dan ibrah. Dua itu sahaja. Kita tak akan pergi ke hukum hakam fiqh. Tuan-tuan, para dakatira, dalam Al-Quran sangat banyak, more than 50% of the content of Quran is talking about history, the people of the book, the Jews and also the Christians. Banyak sungguh, ya. Soalannya ialah, kenapa cerita pasal Yahudi dan Kristian? Maknanya, kenapa banyak sangat cerita pasal mereka? So, we can learn from them, about them. Ada sisi yang baik, ada sisi yang buruk. Dalam surah Al-Hashr, Allah kata apa? Fa'tabiru ya ulil absar. Take the lesson for those who have the sight to look into. Take the lesson. Sebab itulah dalam Quran, kita katakan lebih separuh isikan yang Quran cerita pasal masa lampau. Kenapa cerita pasal masa lampau? Kalau kita perasan dalam Quran, ada 4 jenis sebutan dalam Quran. Pertama, disebut dengan nama penuh. Yang kedua, tak disebut nama penuh, tapi disebut nama separuh sahaja, nama dia. Macam contoh, saya Muhammad Ridauddin, tu je. Bin Saleh tak sebut. Yang ketiga, disebut nama jawatan. Yang keempat, disebut nama sifat. Dalam Quran, bila cerita ada empat naratif penceritaan. Kalau disebut nama penuh, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dalam Quran hanya ada satu je cerita yang nama orang tu disebut penuh. Mana-mana isikan dengan Quran yang menyebut nama penuh orang itu, whatever happened to this person will never repeat until the last day or the doomsday. Takkan berulang dah. Dan
dalam Quran hanya ada satu je nama disebut dengan nama penuh, iaitu Isa ibnu Maryam. Itu pun bukan semua dalam ayat Quran sebut nama Isa bin Maryam. Ada yang ayat disebut hanya Isa sahaja. Mana-mana ayat yang menyebutkan tentang Isa bin Maryam, it will never repeat again. Sampai bila-bila. Berbaki lagi 3, apa-apa yang pernah berlaku kepada mereka akan berputar pada setiap zaman. Disebut nama orang tu sahaja, Musa, Harun, Muhammad, Daud, Sulaiman, Yusuf, Yaqub. Tak sebut nama bin pun. Whatever happened to them, the event with the difference of the actor, with the difference of the time happened, tapi the incident will keep repeating every single generation. Sama dengan jawatan Firaun gitu ya. Itu bukan nama orang, itu nama jawatan Firaun sebagai menggambarkan raja yang jahat. Al-Malik menggambarkan raja yang baik. Di Mesir juga, Firaun di Mesir, Al-Malik pun di Mesir. Cerita Nabi Allah Yusuf dan cerita Nabi Allah Musa. Tapi bagi Firaun yang jahat disebut nama raja yang jahat disebut nama Firaun, raja yang baik disebut nama Al-Malik. Jawatan. Yang keempat, nama sifat. Waqala rajulun min aqsal Madinah. Ada seorang lelaki daripada hujung kampung. Disebut nama sifat. Maka 3 yang ini, apa-apa yang pernah berlaku, peristiwa itu akan berulang. Peristiwa itu akan berulang. Itu yang harus kita. Lalu Allah kata fa'tabiru. Maka ibrah ni apa dia? Ibrah itu bermaksud al-i'tibaru bima madha. Al-i'tibaru bima madha. Mengambil pengajaran barang yang pernah berlaku sebelum ini supaya kita tak jadi macam tu. Ya. Baik. Sekarang kita nak fokus tentang i'tibar. Mengambil pengajaran daripada peristiwa ta'un ataupun COVID. Dear respected audience, I hope any of mistake here, just correct me if I'm wrong, just in case. This sharing information doesn't mean that surely I'm lesser than the rest of you. Baik. Dalam buku ini saya telah menyimpulkan bahawasanya COVID bukan ta'un. Hadis berkenaan dengan al-mat'unu syahidun, orang yang kena ta'un syahid. Itu hadis yang masyhur. Cumanya apakah COVID-19 ini consider as a ta'un? As far as I'm concerned, it is not. It is not. Based on two reasons. Yang pertama, kerana ta'un, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, lam yadkhulil madinata. Ta'un tidak akan masuk ke dalam Madinah. Ta'un tidak akan masuk ke dalam Madinah. Kerana itulah Sayyidina Umar ibn al-Khattab sewaktu dia menghadapi ta'un Amawas tahun 18 Hijrah, selepas dimaklumkan oleh Abu Ubaidah al-Jarrah, Khalid ibn al-Walid, Syarahbil ibn Hasanah, Mu'adz ibn Jabal, maklumkan kepada Sayyidina Umar ada ta'un di Amusa. Sayyidina Umar selepas mesyuarat dia balik ke Madinah kerana Nabi SAW dah sebut ta'un tak akan masuk Madinah. Iqbal, kalau kita ada foreigner, Iqbal maklumkan ya. Okay. Cik Suhaimi, how to draw ibrah from the past and practice in life? Surely we'll go into that insyaAllah, Cik Suhaimi. Maka Sayyidina Umar balik ke Madinah kerana Nabi dah kata ta'un tidak akan masuk Madinah. Malangnya COVID-19 dah ada kes kematian di Madinah. Justru COVID-19 bukan ta'un. Dalil yang kedua, kenapa COVID-19 bukan ta'un? Kerana hadis Nabi SAW cerita berkenaan dengan
di hari akhirat nanti orang yang mati syahid di medan perang dengan orang yang mati kerana ta'un, dua-dua syahid. Orang yang mati syahid di medan perang bertanya, macam mana kau boleh syahid? Katanya, aku kena ta'un. Maka malaikat kata, cek pada badannya. Maka bila mana dilihat pada badannya, orang yang kena ta'un, badannya, kesan dia, kulitnya akan keluarkan darah. Dia akan macam menggelembung, dia akan keluarkan darah daripada kulit. Maka orang yang kena ta'un, kesan dia ialah berdarah kulit. Tapi COVID-19 tidak berdarah. Justru atas dua asas yang terbabit, I have concluded that COVID-19 is not considered as ta'un being mentioned in the hadith. Baik. Kalau macam tu, apakah mereka mati syahid? Kalau orang kena COVID-19, apakah mati syahid? Ulama satu dunia mengatakan mati syahid. Kerana COVID-19 dan ta'un berkongsi beberapa benda yang sama. Tadi berbeza. Benda yang sama apa dia? It is pandemic. Or at least it is epidemic. Yang kedua, it is unprecedented. Yang ketiga, it is infectious and contagious. Yang keempat, the virus kills. Virus itu membunuh. Maka sebagaimana COVID, begitu juga ta'un ada sifat-sifat yang sama. Maka for those who died due to COVID-19, they are considered as martyrs according to lots of scholars, Majlis Fatwa Kebangsaan, Ketua Kesatuan Ulama Sedunia, Dr. Ali Jum'ah, semua mengatakan syahid. Tapi syahid itu sebagaimana kita maklum ada tiga jenis syahid. Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Ya. Syahid dunia bermaksud dia sertai medan perang tapi dia lari dan terbunuh. Syahid dunia lah. Dia tak ada fadilat apa-apa. Kenapa tak ada fadilat? Kerana dia lari daripada medan. Yang kedua, syahid akhirat macam ni, COVID-19. Gitu. Atau mati lemas, kemudian aksiden, kemudian kena hempak bangunan, kemudian mati sebab al-mabtud wa sahibul jam. Mati sebab sakit bahagian perut dengan sakit bahagian dada. Semua tu mati syahid akhirat. Mereka perlu dimandikan, dikafankan sebagaimana biasa. Yang terakhir, syahid dunia akhirat bermaksud tak perlu dimandikan, terus dikebumikan dengan pakaian dan darah mereka. Mereka mati syahid dunia dan akhirat. Itu gitu. Now, let us get into the part of the lesson that we can learn from it. Sebagaimana saya sebut tadi, just like I've mentioned before, we have concluded that COVID-19 is like ta'un. It's like ta'un. It's not that far. Because of these two differences, does not deny the other four similarities. Yeah. Now, what we can learn from it, because the essence of the Quran is not just merely following the Islamic jurisprudence, but the lesson that we can learn from the previous incident. Maka Allah kata fa'tabiru ya ulil albab. Allah kata laqad kana fi qasasihim ibratun. Kisah Yusuf itu ada ibrah, pengajaran. Ya, ibrah itu ialah pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa yang lalu. In this incident, we have two sides. What we can learn from it. Number one is positive side. Number two is negative side. Yang mana kita ambil dulu? Kita ambil yang negatif dulu ya, supaya nanti di hujung kita ada harapan gitu ya. Supaya nanti di hujung kita ada harapan. Now, di dalam buku ini pada bahagian chapter yang kedua, ta'un yang melanda dunia, saya ada merumuskan 56 insiden ta'un, unprecedented virus yang pernah berlaku kepada umat-umat yang sebelum ini. Baik, kita nak melihat ta'un yang pertama menimpa manusia bila. Ta'un kita kembali ya, kita letak sama je dengan COVID. Tapi saya tak dapat sebut nama COVID kerana COVID itu merujuk kepada yang semasa, yang dulu-dulu disebut sebagai ta'un. Ta'un yang pertama menimpa manusia ialah ta'un yang menimpa Bani Israel.
Bani Israel ialah orang pertama yang ditimpa ta'un. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata inna hadzal waba'a rijzun ahlakallahu bihil umama qablakum. Nabi kata apa? Wabak ataupun virus ini merupakan tinggalan orang sebelum kamu. Wa qad baqiya minhu fil ardi syai'un. Virus itu masih ada menapak di bumi. Yaji'u ahyanan, yadhhabu ahyanan. Dia kadang-kadang ada dan kadang-kadang tak ada. Dan terbukti epidemik ataupun endemik, epidemik ataupun pandemik ini dia akan berlaku range-nya 100 tahun akan ada seminimanya epidemik. Mesti akan ada. Ya, ia merupakan virus tinggalan orang sebelum ini. Baik. Kalau macam tu okey. Kalau macam tu kenapa ada ta'un ataupun COVID? Kita kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? An Abdullah bin Umar قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال Abdullah ibn Umar menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ya ma'syaral muhajirin, hai orang muhajirin, khamsun idza batulitum bihinna." Ada 5 perkara andai kamu diuji dengan 5 benda itu. Wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Aku mengharapkan kamu tidak akan ditimpa dengan 5 benda ini. Nabi kata apa? Hadisnya panjang, kita ambil yang berkaitan dengan COVID je. Nabi kata, lam tadhhiril fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila terjadinya fahishah, kita ambil kesimpulan yang mudah, zina. Bila mana terjadinya zina, bukan hanya terjadi, hatta yu'linu biha, bahkan berbangga-bangga dengan zina. Zina boleh dilihat di tepi jalan. Dulu kita 20-40 tahun lepas, kita tak boleh fikir macam mana orang nak berzina di tepi jalan. Hari ini dengan perkembangan teknologi, we can see it happens. Yeah. Hatta yu'linu biha, bahkan duk bangga. I am a sex worker. Dia bangga declare sex worker. Berbangga declare saya ni ialah lesbian, saya ni ialah gay. Bangga hatta yu'linu biha. Pertama berlaku, kedua berbangga. Nabi kata apa? Kalau ada 2 benda macam ni, fasha fihi ta'un, maka akan berlakulah ta'un. Bukan hanya ta'un, wal auja', bahkan kelaparan. Bahkan kita kata apa, di jobless. Hari ni orang pakat tak ada duit. Gitu ya. Allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Benda ni unprecedented. This unprecedented word has not just been mentioned by WHO but also by our Prime Minister. This unprecedented pandemic need unprecedented measurement or decision. Nabi dah kata, puncanya ialah kerana zina. Orang cerdik pandai sekarang berusaha. Sains dengan agama has to be complement. Ya, kita kena setuju yang itu. Cerdik pandai saintis sudah berikhtiar. Tetapi belum nampak ada penghujung. Ya. Tidak rugi kiranya kalau kita mengikhtiarkan sesuatu, mungkin di peringkat UAE, tak tahulah ya, ataupun di peringkat publik, ikhtiarkan sesuatu, iaitu Nabi dah kata, kita beriman dengan hadis Nabi SAW. Nabi dah kata dah, jadi macam ni kerana bertibarnya Firaun dalam masyarakat. Baik, maka itu punca dia. Itu punca yang pertama. Dan orang yang pertama, bangsa yang pertama ditimpa ta'un ini ialah bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ialah bangsa yang pertama ditimpa ta'un. Ya. Dalam peristiwa Nabi Allah Musa nak bawa kaumnya kembali ke Palestin, ceritanya panjang. Dan sesat 40 tahun di padang pasir Ti, bersama dengan mereka ada 12 naqib dalam Quran kan, 10 naqiba
12 naqib daripada kabilah Rubil, Syam'un, Yahuda, Issakhar, Yusuf, Misha, Binyamin, Had, Ashir, Dan, Niqtali, Zabulun dan Banu Lawi. Semuanya kabilah-kabilah Yahudi yang Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun nak bawa balik daripada Mesir itu, nak balik ke Palestin. Dalam on the way balik itu, mereka berselisih dengan seorang pendeta yang bernama Bil'am ibnu Ba'ur. Dia ni kalau kita panggil wali lah begitu. Dia ni maknanya masin mulut dia. Ini diambil daripada kitab Al-Bidayatu wan Nihayatu li Ibni Kathirin. Dia ni dia ada Allah uji dia, ya. Maknanya diuji dengan sesuatu. Kaum dia minta Bil'am doakan agar Musa dan kaumnya kena bala, gitu ya. Tapi dia nak doa tu lidah tak nak keluar. Sehinggalah dia menyebut pada dia ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة. Maka kata Bil'am, hari ini apa terjadi? Mula aku menuntutkan kebaikan kepada Nabi Allah Musa dan kaum dia, dan akhirnya dia doakan kecelakaan kepada kaum dia. Dan dia buat apa? Dia susun atur agar berlaku zina yang pertama dalam rekod sejarah yang saya jumpa. Dia susun kasta berzina dengan pemimpin daripada kabilah Syam, iaitu Zimri bin Shalum. Mereka berzina dan berlakulah ta'un yang pertama dalam rekod sejarah. Puncanya daripada zina. Ya. Itu yang pertama. Puncanya daripada zina. Dan justru alangkah molek kalaulah benda ini kita elakkan daripada awal, alangkah moleknya. Yang kedua, pertama kerana zina, ya. Yang kedua, apakah hanya kerana zina? Tak. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana kerana mereka mempermain-mainkan para rasul. Nabi Allah Daud daripada bangsa Yahudi. Orang Yahudi kan mereka ni selalu melawan Nabi. Selepas Allah arahkan sesuatu, mereka lawan. Memang perangai, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, memang tabiat orang Yahudi memang suka melawan. Allah arahkan nanti masuk Palestin, nanti zaman Nabi Allah Musa masuk Palestin, tunduk. Mereka masuk Palestin mendongak. Memang suka lawan. Oleh kerana banyaknya dosa mereka, Nabi Allah Daud kata kepada mereka, Allah suruh pilih antara kena ta'un ataupun lapar ataupun perang. Depa kata apa? Daud, pilih sendirilah. Mereka mempermain-mainkan para rasul. Kita juga begitu. Kerana perangai macam tu, Allah menimpakan mereka. Yang ketiga, kerana mereka berbangga dengan bangsa. Saat mana kaum Yahudi ditimpa dengan 70,000 orang mati, orang Qibti ni Mesir, bangsa Fir'aun. Mereka kata apa? Kami takkan kena ta'un. Yang akan kena ialah Yahudi je. Mereka menghina, mengangkat nama bangsa, merendah-rendahkan bangsa yang lain. Tentang tajuk ketika itu ta'un. Allah timpakan ke atas bangsa Qibti ta'un. Ini ialah 3 sifat asas. 3 punca asas kenapa sesuatu kaum, kabilah, bangsa ditimpakan dengan musibah. Sekarang, kerana 3 perkara yang tersebut disebut dalam teks, sirah dan juga hadis, Allah timpakan ta'un. Soalan, 3 benda ni ada tak pernah berlaku dalam masyarakat kita? Ada tak berlaku dalam masyarakat kita? Pastinya tak boleh compare, iaitu mereka mempermain-mainkan Nabi, kita tak ada Nabi. Ya, apakah kita mempermain-mainkan syariah? Ada ataupun tidak? Zina, ada ataupun tidak dalam masyarakat? Buka website je, penuh. Justru amat penting
Kenapa umat dulu mereka ditimpakan dengan perkara yang terbabit? Kita hari ini jangan buat. Kalau kita buat, pastinya akan terjadi sebagaimana apa yang menimpa mereka. Dan sekarang para cerdik pandai sedang berusaha, kita patut mendoakan kejayaan tersebut. Jangan dikesampingkan keperluan sains dan kajian terbabit. Ia kena. Cuma kita melihat kepada punca. Alangkah molek kalau kita hadam pada punca yang terbabit. Itu berkenaan dengan COVID dan juga ta'un. Lesson learned. Apakah umat-umat terdahulu bila mana mereka ditimpa ta'un, mereka tak buat apa-apa? Buat. Yang ini patut kita belajar. Ibrah yang boleh kita ambil daripada apa yang mereka buat dulu. Tadi yang jahat, yang teruk, kita tak nak buat. Kita kesampingkan. Yang ini, benda-benda yang baik yang pernah dibuat oleh umat-umat terdahulu. Kita ambil benda baik. Ya, yang pertama. Kitab yang menulis berkenaan dengan ta'un ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tajuknya Badhlul Ma'un fi Fadl Ta'un. Ibnu Hajar Al-Asqalani tokoh yang tersohor yang tidak perlu diperkenalkanlah. Maknanya orang yang tulis kitab Fathul Bari itu. Dia sudah menulis kitab berkenaan ta'un tahun 819 Hijrah. Yang mana ta'un itu membunuh anak dia bernama Aliyah dan juga Fatimah. Kerana ta'un berlaku di Mesir itu, anak dia kena virus itu. Fatimah dan Aliyah. Dia dah tulis dah. Kemudian tu ta'un fasa 1. Yang kedua apa terjadi? Fasa yang kedua, ta'un berlaku tahun 833 Hijrah. Ta'un ini ta'un ini disebut oleh Barat, ta'un yang berlaku pada tahun 833 Hijrah disebut oleh Barat sebagai the Black Death. The Black Death. Iaitu membunuh sehingga 50 juta satu dunia, range rawak ketika itu. Saya ambil maklumat itu daripada United Nations. Baik. Apa yang Imam Ibnu Kathir buat? Sewaktu orang lain semua pakat keluar untuk buat, kan bila mana jadi virus, dan virus itu ialah unprecedented, orang pakat keluar buat dengan cara salat istisqa. Puasa 3 hari, setelah itu hari keempat maka keluar ke padang untuk tunaikan salat istisqa. Sebelum itu kes harian 40 orang mati, selepas dibuat salat istisqa secara jama'i itu, kematian kes harian ialah 1000 setiap hari. Justru sebab itulah kita harus melihat dengan baik. Setiap bidang itu ada ilmu dia dan takhasus dia. Dalam bidang nas agama, kita kena cek bersekali dengan keperluan. Kalau ilmu itu bidang sains, maka sekali dengan sains. Kerana dalam fiqh hukum kita kata al-hukmu 'ala syai'i far'un 'an tasawwurih. Hukum bagi sesuatu ialah subset kepada gambaran yang besar. Maka di waktu itu, kemajuan sains tidaklah sebagaimana sekarang. Maka bila dia buat macam tu, macam kita nak buat majlis bacaan Yasin, solat hajat ramai-ramai waktu COVID, jangan dibuat. Sungguh pun solat itu bagus. Baca Yasin itu bagus. Tetapi kajian telah menunjukkan bahawasanya it is contagious and infectious. Dan umat terdahulu dah buat. Ada ulama yang pergi salat, akhirnya kena virus. Tapi Imam Ibnu Kathir, dia kuarantin. Dan dalam tempoh kuarantin dia tulis kitab Badhlul Ma'un fi Fadl Ta'un. Kitab tu siap. Kita boleh ambil apa dalam tempoh PKP. Jangan dihina, jangan dimarah, jangan dicaci-caci. Hasilkan sesuatu. Bukankah itu tauladan para ulama saat mana mereka mengharungi ta'un? Ya, alhamdulillah. Sekarang saya dah siap, alhamdulillah, 2 jilid. Dan sekarang dalam sebulan 2 lagi insya-Allah satu kitab yang baru berjudul 40 hadis peristiwa dan amalan menjemput mati syahid.
Masya Allah, banyak benda, semudah-mudah benda rupa-rupanya boleh mati syahid. Cuma kita tak tahu. Maka tauladan pertama yang baik, ada virus, ta'un ataupun COVID, hasilkan sesuatu produk. Yang pertama. Yang kedua, amalan doa. Doa sangat banyak ya, sangat banyak. Tetapi Imam Ibn Kathir, sewaktu terjadinya ta'un zaman dia, orang cadang dia baca doa ini. Rabbana kshif 'anna al-'adhab inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah daripada kami azab ini. Kami dah yakin. Orang cadang kepada Ibnu Kathir. Cadang kepada Ibnu Hajar. Bacalah doa ni. Ibnu Hajar kata apa? Aku lebih suka berdoa dengan doa para anbiya. Iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhanku, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Andai engkau tidak mengampuni dosa kami, maka termasuklah kami golongan yang merugi. Justru ambillah apa-apa amalan yang pernah dibuat oleh para anbiya bila mana mereka ditimpa sesuatu musibah. Wa ufawwidhu amri ila Allah, ayat Quran. Kita boleh baca doa tu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Boleh baca doa daripada Quran Nabi Allah Nuh. Ambil doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika minal barasi, dan sekian-sekian. Tak boleh ke kalau kita nak buat doa sendiri dan kita baca? Boleh. Asalkan doa itu baik, boleh sahaja. Tetapi ambillah tauladan daripada ulama silam. Bila mana orang cadang macam tu, kata Ibnu Kathir, doa Rabbana zalamna anfusana, doa Nabi Allah Adam waktu dia terbuat salah. Doa yang kamu cadang itu, Rabbana kshif 'anna al-'azab, ya Allah, angkatkanlah daripada kami azab, ialah doa orang yang derhaka pada Tuhan. Justru salah ke? Tak, boleh doa. Tetapi ambil yang utama dulu, yang mana sabit daripada Quran dan juga daripada hadis. Ini amalan-amalan yang baik. Pengajaran-pengajaran yang baik yang boleh kita ambil daripada peristiwa COVID dan ta'un. Yang ketiga, sebagaimana saya sebut tadi, bila mana terjadi COVID ataupun dulu ta'un, di Mesir orang ramai pakat pergi padang solat istisqa, minta Allah, maknanya tolak bala lah kita kirakan. Dengan kemajuan sains tidak sebegitu maju ketika itu, akhirnya daripada 40 orang mati kepada 1000 orang secara konsisten, sehingga membunuh di Mesir itu jutaan orang, Mesir sahaja. Maka kita hari ini tak nafi ada beberapa pertubuhan minta supaya buka masjid, jangan tutup masjid, jangan halang orang pergi masjid. Kalau pasaraya boleh buka, kenapa masjid tak boleh buka? Dan sekian. Pertama, harus kita hadam dengan baik hukum satu benda. Isu yang nak dibincangkan satu benda yang lain. Dalam COVID, isunya ialah tentu sains dalam bidang kesihatan awam, infectious disease. Maka pandangan pakar berkenaan dengan ilmu ini harus kita ambil. Jangan hanya kita ambil, kena buka semua, buka. Dah terjadi sebelum ini. Bila buka, membunuh ribuan orang daripada 40 kepada 1000 orang setiap hari. Zaman Ibnu Kathir, tahun 833 Hijrah. Jangan diulang perbuatan itu. Tapi yang itu daripada sains, daripada WHO. It is not that Islamic. Siapa yang mengatakan begitu? Kerana kata Allahumma salli ala Muhammad, Imam Asy-Syatibi, sewaktu dia menghuraikan berkenaan dengan istiqra'. Dia kata apa? Amrun musallamun baina ahli naqliyati wal aqliyah. Istiqra' ataupun quantitative survey or finding, sesuatu yang diterima oleh ulama experimental expert dan ulama syariah, diterima pakai. Justru oleh kerana virus ini telah terbukti bahawa dia memang menjangkiti, bahkan melalui udara dengan beberapa ciri-ciri yang tertentu. Maka jangan kita buat macam orang dulu.
supaya kita boleh menghentikan ataupun seminimnya kita boleh melandaikan virus ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, terkadang kita geram dengan bukan kita lah, ada orang geram dengan kerajaan. Tutup begitu ya. Kita akui ya, maknanya kalau ada cara yang lebih berkesan maka itu yang terpilih. Cumanya kalau marah, geram, benci hanya kerana polisi ataupun SOP ataupun panduan MKN itu membuatkan hari Jumaat, tak ada sembahyang Jumaat, kita sangat rindu ya. Jangan dilupa benda ini pernah menimpa tahun 367 Hijrah dan 749 Hijrah dulu. Sewaktu ada ta'un di Baghdad, ribuan orang mati. Dahlah ribuan penceramah agama dari kalangan waktu itu ya, Syiah Rafidah dan Sunni bergaduh. Yang ni tarik crowd dia untuk nak hentam Syiah, yang ni tarik crowd dia untuk nak hentam Sunni. Zaman itu. Masing-masing tarik crowd. Dan bila tarik crowd, waktu tu ta'un. Apa terjadi? Semakin banyak kes ta'un dan membunuh. Akhirnya, pemerintah ketika itu dia buat apa? Dia tutup kuliah tidak dibenarkan. Justru ia bukan benda baru. Ia benda. Justru polisi itu baik ataupun tidak? Ia baik. Sekarang kuliah tak dibenarkan. Tak apa, kita ada online. Begitu sifatnya. Maka jangan kita sangka kitalah orang pertama kena macam ni. Bahkan ada orang dulu. Fa'tabiru. Ambil pengajaran. Ya. Itu yang 1, 2, 3, 4. Keempat. Yang kelima. Kita rasa sedih kerana masjid kosong. Sedih sangat kosong maknanya. Tak ada orang yang tak sedih. Itu mudah. Orang yang hatinya ada iman akan merasa sedih. Dan sejarah menunjukkan, ia bukan kali pertama. Bukan masjid je, Masjidil Haram pernah kosong. Bahkan masjid di sekitar Mekah pada tahun 827 Hijrah, bulan Rabi' Al-Awwal, yang mana di Mekah itu membunuh 1,700 orang, hampir 2,000 itu. Peristiwa ta'un yang berlaku itu menyebabkan ada masjid, banyak masjid kosong. Dan ada masjid hanya 2 orang je sembahyang. Justru ia bukan benda baru, juga bukan untuk benda yang kita rasa gembira. Supaya kita hadam, oh maknanya dah ada sebelum ini. Dan ulama zaman itu okey sahaja. Maknanya tidaklah mengatakan kena juga by any means. Tak. Kita harus melihat kepada sifat virus yang terbabit yang berkembang, iaitu peredaran zaman dan juga demografi. Itu yang ke-2, 4, 5. Yang ke-6, cukup yang terakhir, berkenaan dengan amalan-amalan yang baik. Contoh ya, tidak sedikit daripada kita berbuat doa qunut nazilah. Cuma terkadang kita heran, kenapa kita dah qunut nazilah daripada awal, dah setahun dah qunut nazilah, tapi virus tak berhenti-henti lagi. Bukan tak landai lagi. Gitu ya. Apakah apa yang Nabi ajar bila mana kita ditimpa musibah itu maknanya tak betul? Tak, bahkan ia betul. Cuma kita kena faham satu sifat, tabiat. Allah kata, la tabdila li khalqillahi. The law of creations will remains as it is, as it should be. Isu berkenaan dengan COVID, puncanya dari sudut teks agama kita dah bincang. Cuma ini tentang virus. Teks agama tak sentuh sifat virus. Sifat virus kita dah setuju pakar-pakar yang ada. Ia tidak generik, kekal sama. Sedangkan COVID-19 pun dia ada jenis-jenis yang berbeza, Afrika, India begitu ya. So sedangkan virus ini pun sudah berbeza, apatah lagi berbanding yang dulu-dulu. Justru bila mana kita berdoa, Allah tidak memakbulkan kita barangkali kerana beberapa sebab. Pertama, Allah kata ujibu da'watad da'i idza da'an dalam Quran. Dalam Quran Allah kata da'an, dal, ain, alif, nun.
aku hanya akan memakbulkan doa saat mana dia da'an dal ain alif nun. Ia bermaksud doa yang sesungguh-sungguhnya tulus daripada hati. Itu da'an. Dal ain alif nun bukan maksud musanna. Lisyiddah. Doa bersungguh-sungguh. Ya. Yang kedua, selagi mana ada penyebab kepada ta'un itu ditimpa, bagaimana mungkin diangkat? Zaman tahun 749, sewaktu jadi ta'un di zaman itu, para ulama, orang berkumpul di masjid baca hadis Bukhari. Ada orang bermimpi berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam mimpi itu dikatakan Nabi minta baca surah Nuh 3363 kali. Ada yang baca Qunut Nazilah, ada yang anjur program Isra' dan Mi'raj, belajar daripada ibrah apa patut kita buat. Banyak program agama. Ironinya, kes ta'un tetap meningkat dan membunuh. Kenapa begitu? Kerana setiap bidang itu harus dikaji kepada sifat bagi permasalahan yang terbabit. Maka bagi COVID, ia tentang ilmu sains kesihatan, infectious disease. Lihat pada nature itu untuk atasinya dengan disokong oleh orang-orang yang berdoa ikhlas sungguh kerana Allah Azza wa Jal. Moga-moga diangkat oleh Allah Ta'ala. Maka sebagai rumusan, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pengajaran yang baik yang pernah dibuat oleh dulu dan kita boleh ulang dan ada yang jangan ulang. Penyebab kepada COVID ataupun ta'un ada 3 ataupun 4 disebutkan tadi. Kita sesekali ikhtiarkan apa dua cara agar kita boleh menutup sifat yang terbabit. Semoga-moga dengan itu Allah akan mengangkat COVID daripada kita. Dan sebagai rumusan doa yang pernah disebut oleh Ibnu Katsir, doa yang ini banyak kata Ibnu Katsir, iaitu Rabbana zalamna. Semua kita hafal doa tu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang diamalkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berlaku ketika mana berlaku ta'un pada zaman beliau. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penerangan tentang COVID-19 secara iktimah. Jadi banyak input yang telah kita perolehi daripada ceramah ini. Antaranya yang utamanya pengajaran, kemudian sejarah bangsa-bangsa terdahulu, terutamanya Bani Israel tentang wabak ta'un, di mana mereka bukan bangsa yang pertama ditimpa musibah ini. Kemudian punca berlakunya wabak ta'un dan banyak lagi input yang kita dapat sama-sama ambil iktibar. Okey, baik. Sekarang merupakan sesi Q&A. Jadi saya akan bacakan soalan-soalan dalam chat box. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Mohon beri penerangan lanjut mengenai ibrah dan kaitannya. Saya rasa ini dah diterangkan oleh Ustaz. Ibrah dan kaitan. Harapnya lah. Ataupun nak tambah? Baik. Silakan Ustaz. Bagi doktor mungkin ataupun doktor lain boleh buat penambahan yang lain. Yang pertama tadi kita bentang berkenaan dengan beberapa fakta dengan mudah dan ringan. Punca yang berlaku yang sedemikian. Maka ibrah sebagaimana ulama mentafsirkan, antaranya Al-Imam Al-Jurjani dalam kitabnya Ta'rifat, dia kata al-i'tibaru bima madha, iaitu kita mengambil benda yang pernah jadi sebelum ini agar kita tidak ulang. Kita sentuh tadi dua sudut. Pertama dari sudut negatif, yang kedua dari sudut positif. Negatifnya ialah punca ta'un itu terjadi. Pertama kerana zina. Kedua kerana kita mendabik dada menghina bangsa yang lain. Ketiga mempermain-mainkan syariah. Kalau dulu mempermainkan Nabi lah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi, virus ini akan ada, dia akan datang dan dia akan pergi, akan senantiasa ada. Kita kena ingat sebahagian kecil daripada kita bermain-main dengan blaming game, iaitu ni orang Cina di Wuhan puncanya, orang Cina
harus kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan bahawa sebenarnya puncanya orang Wuhan itu yang buat macam tu kerana makan makanan eksotik, bagaimana kita nak jawab saat mana berlaku SARS-CoV-1, MERS-CoV dulu yang berlaku di Arab Saudi tahun 2012 kalau tak salah. MERS-CoV, SARS-CoV-1 ataupun MERS-CoV itu berlaku di Arab Saudi. Puncanya daripada unta, penyakit unta. Apakah kita nak katakan orang Arab Saudi ni apalah makan unta, itulah puncanya jadi MERS-CoV. Tak boleh, unta harus dimakan. Jadi kita kena melihat sudut yang lain. Kenapa Allah timpakan macam tu? Barangkalinya kerana sebab yang kita sebutkan tadi. Jadi kita hentikan semua blaming game. Agar kesalahan orang dulu kita jangan ulangi. Adapun benda-benda yang baik, kita sebut tadi 2, 4, 6 benda-benda yang baik yang boleh kita teruskan dan jangan kita ulang. Kerana mereka dah buat. Jangan kita ulang sekali lagi. Kata Allahumma salli ala Muhammad, Profesor Dr. Najmuddin Erbakan, dia kata, for those who do not know history, we repeat the same mistake that has been done. Orang yang tak tahu sejarah, dia akan ulang kesalahan yang sama yang pernah dibuat dulu. Sekarang kita telah bentangkan sejarah orang dulu. Apa mereka buat yang baik boleh diteruskan, kita teruskan. Kita sebut 5-6 tadi. Adapun yang salah, contohnya tetap buat perhimpunan agama juga walaupun COVID, jangan diulang kerana sejarah telah membuktikan bahawasanya virus itu merebak apabila berlaku perhimpunan yang besar-besaran. Jangan diulang begitu. Harapnya membantu. Mungkin doktor ataupun rakan-rakan lain ada tambahan. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian soalan seterusnya ialah LGBTQ movement is very forceful, asking all governments to accept LGBTQ. How to overcome those? Terima kasih Cik Suhaimi. I do believe I've no accurate answer for that matter. I will say they are working. They are putting continuous effort. They are engaging. The issue with ourselves is we are separating. We are disengaged. I mean, we tend to blame instead of explain. I do admit, even in Malaysia, we have few groups who are propagating for LGBT. I mean, to stop them, their right has been determined by constitution. I mean, to allow them, the consequence is tremendous. We do understand that. Therefore, I mean, I will say my humble suggestion is we have to work and engage better than them. My personal approach is I would love to engage with this group of people, with this LGBT group. Sorry if some of us not agree with these, but my personal effort and my personal method is I would love to engage with them, not just government and the rest, with them. Why? Because the way they understand religion different. The way they interpret the meaning of religion and science even sometimes differ than we are. Therefore, if the Christians, if the Jew, Allah challenge them to justify that what they are doing is correct, who we are not to follow Allah's guideline. Allah challenged the non-believers. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Bring me your justification if you are right. He is Allah. Challenge them to bring. قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. Bring one chapter if you can do it of Quran. Or bring one verse of Quran if you can do it. He challenged the non-believer to bring. That's why I've no idea. It is better for us start to engage with the group of people, explained, and also we engage with others, other society. We do our job as they are doing our job. I mean, Satan has. I mean, Satan is Satan. He's bad. But he's doing his job.
he is fulfilling his promise with Allah. We know it is bad, but he is fulfilling his promise to God. He's doing what he has been promised. We did promise to God. Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati an hadha ghafilin. We have a promise agreement with Allah. And Allah says one day you'll forget this, right? So let us put an effort together. I will say that's my humble opinion. Maybe colleagues may add on something else. Thank you. Just that for the explanation. Then question from Dr. Afifah. Ustaz, berdasarkan sejarah, apakah sikap terbaik kami orang awam tangani COVID-19 untuk tenang menghadapi ujian COVID dan fitnah sekeliling yang menakutkan? Wallahu a'lam. Kita, anak-anak kita kan, bila main tali akhirnya simpul teruk kan. Kemudian bila mana simpul teruk, anak kita akan buat apa? Dia stres, dia marah-marah, lepas tu dia buang. Kalau dia bagi kepada kita simpulan yang dah teruk tu, dia bagi pada kita, apa kita buat? Kita mencari punca. Cari kat mana, okey, tarik perlahan-lahan. Itulah cara orang berpengalaman menguruskan perkara. COVID-19, Allah sebut dalam, Nabi sebut dalam hadis, apapun kembalikan kepada Tuhan. Orang mukmin pertama, orang mukmin sama ada dia kena ataupun tak kena COVID, percayalah dua-dua boleh pahala. Sama ada dia kena COVID dan mati, ataupun kena COVID tapi tak mati, ataupun kuarantin, ketiga-tiganya beroleh pahala. Bukankah itu yang kita idam-idamkan, yang kita nak hidup atas muka bumi ini, iaitu mencari pahala. Justru yang pertama, cadangan saya yang sederhana ini ialah, pertama, kembalikan kepada Tuhan. Dahi ini letakkan kembali di atas sejadah. Berapa ramai manusia saat ditimpa musibah, dia mencari selain Tuhan untuk menyelesaikan. Bukan menafikan, tak, hanya mencari manusia untuk menyelesaikan. Siapakah yang mengizinkan musibah itu menimpa? Allah. Siapakah yang mengizinkan orang itu dia gundah, sedih, sempit? Siapa yang mengizinkan? Allah izinkan terjadi. Justru kenapa tidak kembali kepada dia? Saat mana kita berhubung dengan ibu, tanyalah siapa jua, ataupun mungkin saya je kot. Bila mana kita telefon balik kampung, kita akan telefon, kita lebih suka bercakap dengan ibu berbanding ayah. Padahal kita juga setuju, ibu inilah bercakap tak berhenti. Orang Kedah panggil break. Maknanya pop pep. Kita telefon, ibu ni pun. Tetapi setiap kali telefon, kita nak bercakap dengan ibu berbanding ayah. Barangkali kerana dari rahim itu kita datang, kita lebih selesa bercakap dengan dia, walaupun dia membebel. Semua orang dia ingin sekali balik ke kampung, kerana dari kampunglah dia datang. Dia balik itu tak ada apa pun, cuma dia menghirup udara itu tenang. Begitu juga manusia. Andai dia pegang sungguh daripada Tuhan, maka doa dan berusahalah dengan cara ketuhanan. Andai kita boleh naik kapal terbang tanpa mengetahui siapa pilotnya dan kita tenang, bukankah di atas muka bumi ini kita tahu siapa penyusun aturnya? Disuruh kembali kepada Tuhan. Caranya ialah rapatkan dahi semula ke sejadah. Rapatkan dahi semula ke sejadah. Andai mulut ini suatu ketika dulu jarang sekali selawatlah. Andai mulut ini jarang sekali beristighfar, istighfarkanlah. Andai mulut ini satu ketika dulu selalu menyalahkan orang, mengata orang,
dan mulut ini belum melafazkan taubat dan istighfar, bagaimana mungkin mulut ini akan diterima Tuhan? Justru bermula dengan COVID inilah ringankanlah bibir untuk melafazkan dan menuturkan taubat kepada Tuhan. Kerana itu barangkali menjadi asbab untuk Allah angkat kita ke arah, kerana hadis menyebut riwayat Ahmad, hadis kursi, Allah kata, hamba aku ini, aku nak dia masuk syurga, tapi dia tak layak lagi. Justru aku timpakan musibah agar kalau dia sabar dengan musibah, aku akan angkat dia ke dalam syurga. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Idza ahabba Allah 'abdan ibtalah, wa in radiya istafah, wa in sabara ishtabah." Bila mana Allah sayang sangat kepada hamba, dia akan uji. Kalaulah hamba itu dia sabar, Allah akan sucikan dia. Kalau dia rida, maka Allah akan angkat dia. Bukankah seseorang itu apabila dia rapat dengan seseorang, contoh saya rapat dengan Iqbal, maknanya saya dengan isteri saya, katalah saya rapat dengan isteri saya telefon isteri saya 10 kali tak angkat. Kali ke-11 lepas saya telefon, agak-agak apa perasaan? Marah, cemburu, geram gitu ya. Iqbal, pertama kali jumpa, saya call Iqbal 10 kali tak angkat. Kali ke-11 saya call, baru dia angkat. Agak-agak apakah saya akan semarah isteri saya tadi ataupun cemburu isteri saya tadi? Tak. Kerana Iqbal kenal bagus, tapi banding Iqbal dengan isteri lebih dekat di hati. Kita lebih sensitif. Kita kalau diuji Tuhan, syukurlah, tanda Tuhan ingat, diinginkan kita untuk kita rapatkan dahi ke sejadah. Moga-moga itu membantu. Terima kasih Ustaz. Itu soalan daripada Dr. Afifah. Kemudian ada soalan lagi daripada saudara Ashraf Azhar. Jadi soalannya, Ustaz, antara wahyu pertama dan kedua, betulkah ada cubaan Nabi SAW untuk terjun bukit? Betulkah? Baik, Allahu a'lam. Kalau ayatnya ialah terjun bukit, saya tak pernah dengar lah. Kerana ada hadis menyebut al-mutaraddi min al-jibali syahidun, walaupun hadis itu dhaif ataupun dhaif jiddan, dia tak boleh. Al-mutaraddi min al-jibali syahidun maksud orang jatuh dari bukit. Jatuh dari bukit mati syahid gitu ya. Ataupun jatuh daripada tempat tinggi. Jatuh ya, bukan bunuh diri. Jatuh mati syahid. Itu hadis yang dipertikaikan. Kalau soalannya ialah Nabi nak terjun dari bukit, pertama kali pun saya dengar soalan itu. Terjun dari bukit. Cumanya kalau soalannya ialah Nabi tertunggu-tunggu daripada wahyu pertama dan wahyu yang kedua itu, memang ada sabit disebut dalam kitab Al-Bidayatu wan Nihayah, juga Ar-Rahiqil Makhtum. Nabi tertunggu-tunggu wahyu yang kedua, ya ayyuhal muzammil. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Saya ada soalan dalam chat box. Jadi soalan daripada saya sendiri berkaitan dengan situasi COVID-19 sekarang ini, di mana ramai antara kita yang membuat keputusan terburu-buru, di mana kes bunuh diri meningkat dalam pandemik sekarang ini, dalam PKP 3.0 sekarang ini. Jadi apakah cara yang terbaik untuk kita didik masyarakat daripada buat keputusan yang salah ini? Ustaz. Terima kasih Iqbal. Sebab kita talqin kan, baca talqin tu, orang yang baca talqin tu imam akan baca fa innal mauta haqq wa su'alu munkarin wa nakirin haqq, itu ya. Yang ini kita kata sesungguhnya depression itu benar. Sesungguhnya depression itu benar, tekanan perasaan itu benar, dan kes-kes kematian kerana melibatkan COVID-19 ini benar. Baik, dalam jilid yang kedua saya ada sebut berkenaan dengan betapa benarnya
fakta terbabit jilid yang kedua. Baik. Ada dua sudut pandang yang saya nak cadangkan. Pertama kata orang lama-lama, sepitkan lidah di lantai. Sepitkan lidah di lantai. Iaitu dalam musibah yang ada sekarang, jangan kita tambah percikkan limau di atas luka. Jangan diletakkan garam di atas luka. Pedih. Apabila seseorang itu ditimpa musibah, agama ajar. Ini manhajnya. Manhaj ini dipegang oleh Syekh Qardawi dan kesatuan ulama sedunia. Ini manhaj dalam dakwah dia, iaitu basyiru wa la tunaffiru. Khabarkan berita gembira, jangan takut-takutkan. Gitu. Kerana tanya siapa juga orang yang sihat akal, tak ada orang yang nak bunuh diri, sama ada Muslim ataupun bukan Islam. Tak perlu ditanya tak perlu nak bahas hadis Nabi bunuh diri itu nanti di hari akhirat. Semua orang tahu yang itu. Tetapi bila mana kita bahas tentang bunuh diri itu ataupun semaksud dengannya itu, maka sediakanlah solusi buat mereka. Jangan, tak perlu ditanya apa hukum orang buka aurat. Perlu ditanya ialah bila nak bagi baju untuk dia tutup aurat. Kerana hukum telah jelas. Tak perlu ditanya apa hukum ambil riba. Tapi apa alternatifnya? Kerana itu sifat agama. Allah Subhanahu wa taala kata, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha aw nunsiha na'ti bi khairin minha." Tidak aku hapuskan sesuatu kecuali aku datangkan alternatif yang sama baik, kalaupun tidak lebih baik. Sekarang tekanan itu memang real. Sekarang apa solusi yang boleh kita buat? Sekarang orang bahas tentang bendera putih dan semaksud dengannya. La musyaha fi istilah. Bolehlah bendera apapun. Seminimanya sumbangan kita kepada masyarakat. Mereka telah terluka dengan tiada kerja. Mereka ada tanggungan dan bebanan. Justru sifat agama. Sifat agama ialah menenangkan. Kalau boleh dimasukkan sedikit, Muslim kalau boleh dimasukkan sedikit ya. Kata asal bagi Muslim, we are Muslim. Kata asal bagi Muslim bukan salima. Bukan salima. Muslim kalau tulis Arab, mim sin lam mim. Kalau salima, Muslim ialah isim fa'il. Muslim ialah isim fa'il. Kalau salima, isim fa'il bagi salima ialah salim. Sedangkan Allah kata kepada kita, huwa sammakumul muslimin. Manusia, aku bagi nama kepada kamu Muslim. Apa maksud Muslim? Muslim datang daripada perkataan kalimah rubaiyah. Perkataan yang ada 4 huruf. Muslim. Iaitu alif, sin, lam, mim. Aslama. Aslama yuslimu islaman. Fahuwa muslimun. Tapi bukan sama aja. Dalam kaedah bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Dalam bahasa Arab Quran, bila mana berubah tambah kurang huruf, akan memberi tambah kurang maksud. Itu kaedah dia. Maka Allah menamakan kita Muslim. Maka bila mana kita nama kita Muslim, Allah mengkehendaki daripada Muslim itu perkataan aslama, maksudnya ialah memberikan ketenangan. Dengan bahasa yang mudah. Contoh, Iqbal dia kacak ke tak kacak? Baik, Iqbal kacak. Kenyataan pertama saya ialah Iqbal kacak. Kenyataan kedua saya kata saya mengkacakkan Iqbal. Ke tepi tata bahasa sekejap ya. Saya mengkacakkan Iqbal. Apakah maksud ayat itu sama ataupun berbeza? Ia berbeza. Iqbal kacak, dia sendiri dah kacak tanpa perlukan bantuan. Saya mengkacakkan Iqbal. Iqbal perlukan bantuan.
saya kena make up, saya kena berubah bedak, saya kena barulah Iqbal kacak. Islam, betul kata asal Islam yang asal-asal tu memang salimah. Islam memang tenang dan damai. Nama kita Muslim. Dari perkataan aslama, 4 huruf itu, maksudnya ialah kita ialah orang yang membawakan ketenangan, kedamaian pada orang. Justru jangan ditambah luka. Itu yang pertama. Maka tenangkan, bantu, ikhtiarkan apa jua. Bantu saya kirakan UAE, mengenali UAE yang tempat saya belajar dulu, kita termasyhur dengan perkara yang sedemikian. Cumanya barangkali melihat dari sudut epistemologi perkataan itu barangkali. Yang terakhir ialah hukum. Baik. Hukum bunuh diri itu apa hukumnya? Tak perlu bahas. Kan ia terang dalam nas, haram. Cumanya terkadang kita terlajar, kita menghukumkan mereka itu neraka. Kalau tengok social media ya, kita lajak sikit. Perbuatan itu haram. Tetapi mengatakan neraka dan ataupun sebagainya itu bukan kuasa kita. Tidak ada ilmu manusia boleh menentukan neraka ataupun syurga seseorang kecuali daripada lidah baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun Quran. Itu pun tak boleh nak kata Iqbal Wajdi akan, tak boleh. Kerana Allah yang memegang. Justru seseorang mufti itu dia kena hadam mahir ataupun kena dapatkan pandangan pakar berkenaan dengan ilmu psikologi. Kalau orang depression, apakah otak dia itu normal ataupun otak dia akan, apakah dia berfikiran sebagaimana biasa ataupun barulah boleh dihukum. Kerana penyakit psikologi ataupun depression, it is a type of disease. Justru pandangan pakar yang terbabit harus diambil, ambil perhatian dan juga ambil catatan. Begitu. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih atas penerangan macam mana kita untuk hadapi depression itu sendiri. Di mana penekanan ialah bagaimana cara kita hadapi situasi tersebut dengan fokus kepada hukum, tapi cara penyelesaian terhadap sesuatu masalah. Jadi ada satu lagi soalan daripada saya. Saya nak tanya berkaitan dengan kan Ustaz ada beritahu beberapa 4 punca yang berlaku wabak taun, iaitu antaranya zina, sikap sombong, bangga dengan bangsa sendiri dan mempermainkan syariah. Daripada zaman Nabi, mereka mempermainkan Nabi. Jadi punca itu yang berlaku daripada zina. Selain daripada zina, adakah selain daripada zina, contoh rasuah, riba, adakah itu juga merupakan maknanya selain daripada zina, bukan fokus pada zina saja, maksud yang lain bukan punca berlakunya wabak COVID-19. Baik, terima kasih Iqbal. Dalam rekod hadis yang saya jumpa ya, adakah ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan berlakunya ta'un? Saya fokus ta'un lah, sebab wabak itu lebih luas daripada ta'un. Ya, maknanya perbahasan ta'un dengan COVID itu lebih dekat. Kerana wabak itu, demam-demam biasa pun boleh consider as wabak kalau dia berbentuk epidemik ataupun pandemik. Jadi kita fokus yang ta'un. Kalau soalannya ialah ta'un, ada tak faktor-faktor yang lain yang boleh menyebabkan trigger ta'un itu berlaku? Saya akan katakan wallahu a'lam. Kalau soalan Iqbal itu berkaitan dengan kalau rasuah dan sebagainya, apakah akan trigger ta'un? Saya akan katakan wallahu a'lam. Cuma saya boleh bacakan hadis. Beberapa perkara yang kalau kita buat, kita menjemput musibah yang tertentu. Baik, hadisnya ialah hadis riwayat daripada Ibnu Majah berstatus Hasan kata Nabi SAW. Tadi kita cerita ta'un, pasal zina kita dah sentuh. Baik. Yang kedua, kata Nabi SAW, walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil ma'unati wa juris sultani alaihim. Apabila orang mula buat berniaga yang tidak jujur, kurangkan timbangan dan juga sukatan, maka akan berlaku kemarau panjang sehingga sukar mencari rezeki dan akan dapat pemimpin yang zalim.
Maknanya kalau berniaga tak jujur, dapat pemimpin yang jahat. Tadi ta'un yang pertama, yang kedua kurangkan timbangan. Hadis yang Nabi kata yang ketiga, walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama'i walaula al-bahaimu lam yumtaru. Ketiga Nabi kata, bila ramai orang tak bayar zakat, Allah akan tahan air hujan daripada turun. Kalaulah tidak kerana binatang yang melata, Allah tidak akan turunkan air hujan. Itu yang ketiga. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'd ma fi aydihim. Dan apabila ramai orang mengingkari janji mereka kepada Allah dan Rasul, maka Allah akan turunkan musuh ke atas mereka yang akan rampas harta mereka. Harta peribadi ataupun harta negara. Sebab kerana tak tepati janji pada Allah dan Rasul, buat maksiat dan sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima, وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. Maka bila mana pemimpin tidak melaksanakan hukum Allah dan pilih ikut suka hati mereka, Allah akan timpakan dari kalangan mereka musibah bergaduh sesama sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah, Syekh Albani mengatakan hasan. Jadi kalau soalan itu tentang hanya ta'un, saya akan katakan wallah. Kecuali yang tersebut tadi lah. Ustaz, terima kasih kerana menjawab persoalan yang mungkin tertanya oleh para penonton, para pendengar juga. Jadi, terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana menjawab setiap persoalan. Dan saya rasa kita sudah sampai ke penghujung program kita pada pagi ini. Jadi secara tuntasnya kita dapati bahawa daripada sejarah kita perlu mengambil iktibar pengajaran daripada apa yang berlaku, terutamanya berkaitan dengan COVID-19 sekarang ini, di mana pada zaman dahulu berlakunya wabak taun dalam kalangan Bani Israel itu, dan kemudian kita dapat input itu syahid, 3 jenis syahid, syahid dunia, syahid akhirat dan syahid dunia akhirat, persamaan COVID dan taun, kemudian punca-punca berlakunya wabak taun, dan akhir sekali ibrah. Jadi terlalu banyak input yang kita dapat. Jadi saya rasa mungkin masa selama sejam setengah ini tidak cukup sebenarnya untuk kita bahaskan berkaitan dengan COVID-19 sejarah di bangsa. Saya rasa mungkin banyak lagi yang ingin disampaikan oleh Ustaz Muhammad Dr. Jadi akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Udin kerana menerima jemputan untuk menyampaikan ceramah pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada para hadirin yang sudah meluangkan masa untuk hadiri majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita mendapat keberkatan dan memperoleh ilmu baru daripada ceramah kita pada pagi ini. Baik, sekali terima kasih lagi saya ucapkan kepada saudara Ustaz, dan kita akan tangguhkan majlis dengan tasbih, istighfarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih penganjur dan semua, moga-moga ada kebaikan daripada pertemuan kita. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz Ridha. Terima kasih. Okay, kepada sahabat-sahabat yang berminat nak membeli buku Ustaz, boleh pergi kepada link yang ada dalam chat, dan saya juga akan share dalam grup di UAE lah, grup di kuliah, kepada yang berminat nak memiliki buku jilid 1 Sejarah dan Iktibar,
Dan kedua, fiqh persoalan, persoalan dan jawapan kepada hukum fiqh berkaitan dengan COVID-19. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Ustaz dah depan. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Rindu Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Iqbal. Ya, boleh. Iqbal boleh stopkan recording? Oh, boleh.